Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita ada berita baik sikit. Anyway, sebelum kita mulakan, kalau korang dengar bunyi bising tu, ada orang tengah buat construction kat luar. Saya tak boleh buat apa sebab kita bukan dalam studio yang soundproof, cuma setakat satu bilik saja. Jadi anyway, hari ni berita baik ialah mengenai cukai jualan kenderaan yang sekarang ni dikecualikan. Jadi pihak kerajaan Malaysia telah membuat satu keputusan yang agak menarik juga, tapi satu keputusan yang saya rasa akan disukai oleh ramai lah, iaitu tarikh akhir untuk pelepasan cukai tersebut adalah kekal pada 30 hari bulan Jun 2022. Tetapi yang menariknya, tempoh pendaftaran untuk kenderaan tersebut dilanjutkan kepada 31 Mac 2023, maksudnya dia bagi tambahan 9 bulan. Jadi menurut kenyataan media yang kita terima ni, bertajuk pengecualian cukai jualan kenderaan penumpang, tarikh akhir kekal 30 Jun 2022, tempoh pendaftaran kenderaan dilanjutkan ke 31 Mac 2023. Jadi katanya, bagi mengekal dan meningkatkan momentum permintaan dan jualan kenderaan penumpang yang terjejas akibat pandemik COVID-19, kerajaan telah memperkenalkan pengecualian cukai sepenuhnya cukai jualan ke atas kenderaan penumpang termasuk MPV dan SUV, pemasangan tempatan, dan 50% pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang import CBU sejak 15 Jun 2020 dan akan berakhir pada 30 Jun 2022. Setakat ini sebanyak 868,442 unit kenderaan telah terjual dan rakyat telah menikmati manfaat pengecualian cukai berjumlah 4.7 bilion ringgit. Itu jumlah cukai yang kerajaan tidak kutip akibat daripada pengecualian ini. Dengan pembukaan sektor ekonomi, sektor otomotif telah kembali beroperasi seperti sedia kala. Walau bagaimanapun, terdapat sejumlah permintaan yang masih belum dapat dipenuhi ekoran gangguan kepada rantaian bekalan global. Pada masa yang sama, seluruh dunia sedang menghadapi masalah kekurangan chip mikro semiconductor yang digunakan secara meluas merentas beberapa industri termasuk industri otomotif. So, berikutan permasalahan ini, sebanyak 264,000 unit kenderaan yang ditempah dalam tempoh pengecualian ini masih belum siap pemasangan dan tidak dapat dibekalkan kepada pembeli. Sehubungan itu, bagi membolehkan pembeli yang membuat tempahan kenderaan sehingga 30 Jun 2022 terus menikmati insentif pengecualian cukai jualan ini, sukacita dimaklumkan bahawa tempoh pendaftaran kenderaan tersebut di Jabatan Pengangkutan Jalan dilanjutkan sehingga 31 Mac 2023. Lanjutan tempoh pendaftaran kenderaan ini merupakan satu penyelesaian titik tengah ataupun midpoint solution bagi mengimbangi kepentingan pengguna dan hasil cukai negara yang perlu ditingkatkan semula pasca pandemik bagi memastikan kebajikan rakyat dan kesejahteraan ekonomi negara terus terpelihara. Jadi kenyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Utama Zafrul Aziz. Jadi impaknya di sini ialah kita boleh terus membuat tempahan sampai ke penghujung bulan 6 ni, dan semua tempahan yang diterima sehingga ke penghujung bulan 6 akan menikmati pengecualian cukai jualan dengan syarat ianya dapat didaftarkan sebelum 31 hari bulan Mac 2023. Jadi pengecualian tersebut sekini telah membolehkan kita tidak lagi risaulah tentang apa yang akan berlaku kepada tempahan kita. Dan dalam tempoh lagi 10 hari ini yang ada berbaki ini, kita boleh terus membuat tempahan tanpa risau bahawa kenderaan tersebut tidak dapat menikmati cukai jualan lah. Tetapi syarat dia ada 9 bulan saja pelanjutan ini. Jadi kadang-kadang kita kena tanya dululah sebelum kita buat tempahan. Kalau kata kita pergi dekat dealership Honda ke, sekarang ni Honda tengah panas dengan dia punya HR-V, Toyota dengan dia punya Corolla Cross, Proton dengan dia punya X70, X50 yang berbulan-bulan, Pro 2 semua model ada waiting list kan. Jadi dengan model-model yang panas ni, kalau nak pastikan, duduk tanya dulu, confirm dengan salesman, betul ke boleh deliver dalam masa tempoh 9 bulan. Pasal apa? Kalau tak boleh deliver dalam tempoh 9 bulan, jika pendaftaran tersebut berlaku pada selepas 31 Mac, maka kita tidak akan layak menikmati pelepasan cukai jualan dalam syarat tambahan yang diberikan hari ini. Jadi itulah kita punya apa yang telah berlaku ialah kerajaan telah menerima
permintaan ataupun cadangan daripada pihak industri untuk melanjutkan, tetapi dia tak bagi sewenang-wenangnya, dan kini dia akan telah memberikan tekanan kepada industri otomotif untuk basically nak selesaikanlah 264,000 unit ni kan. Saya dengar syarikat macam Proton dengan Perodua combine lah, dia punya backlog dia tu dekat 200,000 lah. Yang 64,000 lagi tu ialah daripada jenama-jenama lain lah. So 200,000. Perodua saya rasa 100 lebih, 120-130,000 dia punya. Proton dalam 60-70,000 lah kereta yang masih lagi sangkut. So di situ kita eloklah kalau awak dah buat tempahan, pergi call balik dengan salesman, tanya dia orang, macam mana saya punya ni boleh lepas tak boleh lepas kan. Lah kalau nak tarik balik tempahan pun nak buat apa sama juga kan. Tapi cuma nak tahulah boleh lepas tak boleh lepas. Dan kalau nak pergi buat tempahan sekarang, model-model yang mungkin macam HRV ni, pergilah booking sekarang. Jadi selamat lah, kereta baru launching kan. Takut tak boleh deliver sebelum hujung bulan. Tapi sekurang-kurangnya sekarang macam ni semua boleh pergi pakat berebut dekat model-model yang hot, yang masih lagi boleh lajak sampai bulan 3 tahun depan. So harap syarikat-syarikat kereta dapatlah bangkit segera dan pastikan ni kalau lepas ni bulan 30 hari bulan Mac ni 31 hari bulan Mac ni, kalau tak lepas lagi, ada kereta-kereta yang tak lepas, saya percayalah banyak juga syarikat kereta yang nak kena taruh nanti kalau ada janji nak pergi lepas kan. Sebab itu sekarang ni agak masa yang kritikal lah. Selepas pada 30 Jun ni, saya rasa apa yang akan berlaku ialah ramai orang akan berebut sekarang ni, yang mungkin bercadang nak beli bulan 7, bulan 8, bulan 9 yang masih lagi belum membuat keputusan. Dia orang akan lompat sekarang dan just booking aja dulu supaya booking tu boleh masuk sebelum pengakhir bulan Jun ini. Dan kalau nasib baik dia dapat kereta sebelum Mac, masa dapatlah menikmati pelepasan cukai jualan tersebut. Jadi saya akan nampak showroom kereta akan mula sesak lah dalam 10 hari terakhir bulan Jun ini. Dan kita berharap salesman tidaklah sambil lewa dalam memberi jawapan kepada pembeli-pembeli yang berminat tentang sama ada kereta yang mereka inginkan tu dapat didaftarkan ataupun diserahkan sebelum penghujung bulan Mac tahun depan. Sebab ini akan membuatkan orang akan rasa marah lah. Dan the upshot is that untuk the next 6 months lah, kemungkinan lah all the booking semua dah masuk sekarang. Kita akan ada quite a slow month, maybe in July and possibly August, dan maybe dia akan boleh pick up balik lah selepas September. Itu terutama sekali untuk kereta-kereta yang memang I don't know lah macam mana lah kan. Mungkin kereta-kereta yang lebih mewah dia orang tak kisah sangat sales tax ni apa ke, mungkin orang akan buat tak tahu sajalah. Dan juga untuk syarikat-syarikat macam Perodua dan Proton, sama ada dia orang boleh ke tidak memenuhi backlog sebanyak 200,000 unit ini, dan sama ada kalau sekarang booking pun sama ada boleh dihantar ataupun didaftarkan sebelum bulan Mac. Saya tak pasti sama ada mereka boleh melakukannya ataupun tidaklah. Nampak macam ada sikit ruang lagi. Sebab apa, kalau kita kira macam Perodua, dia yang punya target production dia orang 200,000 lebih So adalah masa dia tu untuk 120,000 tu dia boleh lagi lah besar 9 bulan lah. 9 bulan kalau kita kata dia cadang nak buat 220,000, maksudnya dia akan ada ruang lah untuk 160,000 lagi kereta. So kalau kata sekarang ni booking ada dekat 120-130,000, boleh lagi lah terima dalam 30,000 booking sebelum sendat habis lah. Tapi itu pun tak tentu juga, sebab dia tengok model juga. Setengah model memang lambat, setengah model memang cepat. Nasib-nasib lah model mana yang anda minat dan model mana yang akan boleh dihantar ataupun diserahkan dalam tempoh yang dijanjikan. Untuk Proton pun sama, X50 dan X30 tu saya tak tahu bila dia punya delivery date dia. Untuk Persona yang baru ni pun katanya delivery lebih panjang juga. So pastikan get something in writing or whatever lah. I don't know what you nak buat, tapi minta dia orang in something in writing lah. Kalau dia tak boleh nak bagi in writing, you kena percayalah cakap dia kan, sama ada kereta tu boleh diserahkan ke tidak sebelum hujung bulan Mac 2023. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh industri dan juga dihadapi oleh rakyat yang telah menempah kereta dan masih belum dapat menerimanya atas akibat yang di luar kawalan industri tempatan, iaitu bekalan microchip dan juga bekalan masalah rangkaian bekalan yang dihadapi secara global. Dan juga saya harap industri otomotif dapat mengambil peluang ini dan pastikan kenderaan-kenderaan yang telah ditempah dapat diserahkan dalam masa yang dijanjikan.
Okay, sampai situ je video kita kali ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh tolong saya sikit, tekan butang subscribe. Kita nak cuba capai 100,000 sebelum hujung tahun ni. Dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia pun yang berhemah kita. Jumpa lagi insya-Allah.